mukadimahnya, permulaannya begitu ya, kena faham itu bahawa tiap-tiap langit itu ada malaikat yang mengawalnya, yang memeriksanya, yang menapisnya. Ya, cek tiap-tiap malaikat, tiap-tiap langit itu ada apa namanya? Ada malaikat yang menjaganya. Kemudian 7 pertanyaan, dan menjadikan dia bagi tiap-tiap satu langit dan bertujuh petala langit itu akan malaikat yang menunggu atas segala pintu langit itu. Fatas'udul hafazatu bi'amalil abdi min hini asbaha ila hini amsalahu nurun ka nuri syamsi hatta idza tala'at bihi ila sama'id dunya zakkathu fakassarathu fayaqulul malaku lil hafazati idribu bihadzal amali wajhi sahibi ana sahibul ghibati amrani rabbi alla amala man iqtaban nasa yujawizuni ila ghairi. Artinya maka menaik malaikat yang memelihara amal hamba Allah daripada pagi hingga petang. Kita buat amal dalam dunia ni, segala amalan-amalan kita tu dibawa malaikat naik ke atas. Amalan kita daripada pagi tadi sampai petang, sampai malam karang, sampai esok pagi balik, dibawa naik ke langit amalan kita. Apa yang telah kita buat, mayang kita ke, puasa kita ke, baca Quran kita ke, zikir ke, apa saja, menutup aurat yang kita buat, semua amalan kita itu dibawa langit, daripada bumi naik ke langit oleh malaikat yang membawanya. Ya, setengah amalan tu bagi benar. Ini katakannya ada setengah tu bercahaya seperti cahaya matahari, yang terang menderang ibadat itu, ya. Hingga apabila menaik ia dengan amal itu kepada langit yang pertama, sampai langit yang pertama, maka telah menyucikan ia akan amal itu. Kira sucilah amal itu, dan membanyakkan dia akan dia, dijadikannya banyak amalan-amalan itu. Maka mengata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang memelihara amal itu. Ada malaikat yang menunggu langit itu, dia ngabur pada malaikat yang bawa amalan kita itu ke langit itu. Apa kata malaikat itu? Palukan. Tahu apa arti palukan? Pukulkan, pukulkan olehmu dengan amal ini, dengan muka orang yang mempunyai amal itu. Empukkan amalan tu kepada muka orang yang beramal. Bermula akulah yang mempunyai ribah. Artinya aku yang menjaga ribah. Ribah tu apa? Ribah tu artinya mengumpat. Akulah yang menjaga amalan mengumpat. Akulah yang mempunyai ribah. Yang akulah yang mengetahui orang yang mengumpat akan orang, padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku. Tuhan dah perintahkan malaikat itu bahawa tiada aku tinggalkan akan amal seorang yang mengumpat akan manusia melalui ia akan daku. Siapa mengumpat amalannya tak lepas dari aku, had aku aja. Jadi mana yang datang dengan mengumpat tu, empukkan balik kepada muka orang yang mengumpat tu. Jadi kita cek amalan kita hari ni, ada tak mengumpat orang hari ni? Pagi tadi ada tak mengumpat orang? Tengah makan roti canai pagi tadi ada tak mengumpat orang? Tengah bersembang pagar, antara pagar orang ni dengan pagar orang ni, ada tak anu. Kalau tak, sampai ke mana? Sampai ke mana amalan tu? Langit yang pertama je. Dia tak lepas kepada malaikat yang menunggu langit yang pertama, ya. Tiada aku tinggalkan akan amal seseorang yang mengumpat akan manusia melalui ia akan daku kepada yang lain daripada aku. Tak lepas, had langit yang pertama aja, pum, dia empuk balik ke bawah kepada orang yang beramal tu. Siapa yang beramal tu? Kita lah. Jadi kita cek hari ni. Kalau kita ada mengumpat pagi tadi, tak minta maaf lagi daripada orang yang kita umpat tu, sampai langit berapa? Langit yang pertama aja lepas. Tak naik langit kedua, ketiga, keempat sampai langit ketujuh, tak ada. Itu aja lah. Jadi sia-sia lah amalannya bagi orang-orang yang mengumpat tu.
Apa kata mengumpat? Mengumpat tu apa? Menceritakan hal seseorang, kalau dia dengar dia marah, itu namanya ngumpat. Ya, saya menceritakan hal Tuan Haji Tamin ni pada orang lain, dia tak dengar. Saya ceritakan hal dari hal Tuan Haji Tamin ni depan tuan-tuan, dia tak ada sini. Kalau dia dengar saya cerita itu, dia marah. Itu namanya mengumpat. Dia benci ataupun dia marah. Dia boleh jawab ada ye pun katanya. Orang yang ngumpat kata ada ye pun. Yang ye tu lah ngumpat. Yang tak ye apa nama gelanya? Yang tak ye apa gelanya? Ya Allah. Apa? Bukan fitnah, dusta. Yang ye tu namanya ngumpat. Yang tak ye namanya dusta. Nak mana? Nak ngumpat ke nak dusta? Tak jawab tu mana? Nak ngumpat ke nak dusta? Dua-dua tanda. Jadi berdusta pun berdosa, berdusta tanda-tanda orang munafik. Mengumpat apa dia? Seperti seorang makan daging saudaranya yang telah mati. Ayuhibbu ahadakumul ankula lahma akhihi maita. Apakah kamu suka salah seorang daripada kamu makan daging saudaranya yang telah mati? Saudara kita dah mati, ambil pisau air peranya, itu buat rendang. Daging saudara kita yang mati itu buat rendang tok ke, rendang opah ke, itu makan. Itulah dia bandingan. Ni Allah yang bandingkan ya. Membandingkan orang yang mengumpat itu seperti makan daging saudaranya yang telah mati. Sebab tu Allah kata fakarihtumu, maka jauhilah kamu daripada keadaan mengumpat. Itu baru. Kalau orang mengumpat hal langit yang pertama je. Hari ni ramai ada orang mengumpat. Ramai ke dah. Ngumpat saja ya. Ada yang mengumpat kerajaan, ada yang mengumpat pemimpin, ada yang mengumpat Perdana Menteri, ada yang mengumpat isteri Perdana Menteri, ada yang mengumpat macam-macam dia umpat. Benda tu benda ya. Kalau tak ya, tak ada namanya ngumpat. Itu berdosa tu. Kecuali ada bentuk mengumpat yang harus. Ada tak mengumpat yang harus? Ada 6 tempat mengumpat yang harus. Harus seperti apa? Tidak berdosa dan tidak berpahala. Walaupun dia mengumpat, tapi harus. Yang pertama, kalau kita minta melaporkan kepada pihak-pihak yang berkuasa, supaya diadakan satu tindakan, iaitu harus tak apa, kena kaburkan maksiat yang dilakukan oleh orang itu. Yang kedua, kalau kita minta fatwa daripada ustaz, daripada mufti, daripada qadi dan juga ulama'-ulama', iaitu tak apa. Itu yang kedua, boleh mengumpat. Bukan maknanya disuruh mengumpat, tapi kalau mengumpat tak berdosa. Yang ketiga, kita minta tolong orang untuk mencegah satu-satu maksiat. Kamu tolong aku, kita tangkap budak tengah hisap dadah dalam tandas tu. Itu ada 2 orang dalam tandas tu tengah hisap dadah. Itu ngumpat tu. Tapi kalau kita minta tolong orang nangkap dia, itu tidak berdosa. Karena kerja itu kerja apa? Kerja mencegah kemungkaran. Jadi tidak berdosa. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita memberi amaran kepada orang-orang yang di bawah jagaan kita supaya tidak terlibat dengan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kamu jangan kawan dengan dia. Dia tu selalu mencuri, dia tu suka hisap dadah, dia tu apa? Derhaka kepada mak bapak dia, nanti jangkit pada kamu, kita ngabur pada anak kita. Benda tu nak betul lah ya. Maka yang itu tidak berdosa. Itu yang ke apa tadi? Yang keempat. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau seseorang itu sudah masyhur dengan maksiatnya. Masyhur, semua orang tahu. Dia pakai seluar pendek, umur dah 73.
pakainya seluar pendek, tangkapnya gambar diri dia sendiri, selfie namanya. Tahu ke selfie? Dia nangkap gambar diri dia sendiri, lepas tu masuk Facebook. Semua orang tengok. Itu gambar si Anu tu dah 73. Pakai seluar pendek lagi. Nari pula lepas tu. Nari pula. Joget. Dari Melaka. Dia video diri sendiri dia tu joget. Dari Melaka ke negeri Pahang. Semua orang nampak. Siapa tengok Facebook dia nampak lah gambar tu. Dah masyhur benar dengan kefasikannya. Lepas tu masuk pula dalam TV. Dah semua orang tengok dah. Astro Awani nampak dia tengah nari. Macam orang kopi itu boleh diumpat. Masyhur benar. Itu sebab kita boleh ngumpat iblis. Boleh tak ngumpat iblis? Iblis gelar apa? La'natullah. Boleh Itu sebab kita boleh ngumpat Abu Lahab. Itu sebab kita boleh mengumpat Firaun. Itu sebab kita boleh mengumpat Namrud. Pasal dia masyhur sangat dengan kefasikannya. Dan yang keenam, kita boleh mengumpat kalau kita nak mengenali seseorang itu hanya dengan menyebut kekurangan yang ada padanya, menyebut kelemahan dirinya. Kalau tidak, orang tak kenal. Orang nak mencari Haji Ibrahim. Haji Ibrahim mana? Haji Ibrahim yang ngajar di Bukit Indah tu, tak tiap bulan datang ngajar. Tak kenal aku katanya itu yang kecil-kecil tu, yang pendek-pendek tu, tak kenal aku katanya jenuh ngapa kan, yang pakai metoka besar tu, tak juga dia kenal. Lagi tiap bulan datang ngajar yang suara kuat tu, yang perut buncit tu, dah ada mula ngumpat tu. Yang perut buncit tu katanya betul. Yang itu tak juga kenal. Allah yang kurap tu, Ibrahim kurap kan, baru aku kenal. Tapi nak last, tak tahu last. Sudah habis cerita-cerita lain yang baik-baik tu keluarnya. Sudah lain tu tak ada, kena sebutkan dia punya kelemahan. Seperti yang buta tu, yang tempang tu, yang kurap tu, yang buntut tu, semua boleh sebut. Tapi last, as a last resort. Faham ke? Kalau di awal-awal lagi, mana rumah Ibrahim kurap, itu kena berdosa. Itu ngumpat namanya. Ya. Faham ke cakap saya ni? Begitulah dia mengumpat yang harus. Bukan digalakkan tak ni, tapi kalau dia mengumpat tak berdosa Jadi yang inilah digunakan oleh ahli-ahli politik supaya kita tidak bersama-sama dengan mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang rasuah, mereka-mereka yang merosakkan negara dengan salah tadbir dan sebagainya. Itu kita sebutkan tu. Hukumnya harus saja, bukannya dapat pahala pun, harus itu yang digunakan oleh ahli-ahli politik untuk mengumpat seseorang. Tapi syaratnya benar. Kalau dia tak benar, itu bukan mengumpat, namanya itu fitnah. Macam tadi kata dia belakang tadi lah, itu fitnah. Itu dia. Jadi kalau dia melakukan mengumpat, dia dibawa naik sampai langit yang pertama aja, tak sampai langit kedua pun. Okey, habis cerita tu. Ada masalah? Ada masalah? Tak ada masalah. Ini seronok ngajar Bukit Indah ni tu. Dia tak ada masalah. Baca lagi. Baca lagi. Apa dia kata-kata di dia pengarang kita ni. Summa qala taqtil hafazatu bi'amalin salihin min a'malil 'abdi fatuzakkihi wa tukassiruhu hatta tablugha bihi ila samai sani wa yaqulu lahumul malakul muakkalu biha qifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi innahu arada bi'amalihi aradat dunya amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yaftakhiru ala nas fi mahalisihim ana malakul fakhr. Artinya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian maka datang malaikat yang memeliharai itu sebenarnya yang memeliharai amal hamba Allah itu dengan amal yang soleh. Ini
Lepas yang tadi tu dia tak lepas yang lain pula ya, yang lain datang pula. Lepas langit yang pertama tadi. Datang je. Apa tu, membawa amalan hamba Allah tadi dengan hamba yang amal yang soleh tadi daripada segala amal hamba Allah, maka katanya amal ini baik, lagi suci, lagi amal banyak, hingga sampai ia bersama dengan amal itu kepada langit yang kedua. Langit yang pertama lepas, dia tak ada ngumpat. Sampai langit yang kedua. Amal semayangnya, amal puasanya, amal zakatnya, amal sedekahnya, amal dia penolong mangsa-mangsa banjirnya, amal berbagai-bagai wirid, zikir dan sebagainya, sampai langit kedua. Punyalah banyak amalannya. Dan berkata bagi mereka oleh malaikat yang menunggu pintu langit yang kedua itu, berhenti kamu, kata malaikat tu. Stop there, kata malaikat. Malaikat tak erti cakap orang putih ke? Cakap Jermannya apa? Siapa tahu? Cakap Jerman, cakap orang putih, stop there. Cakap Jerman apa? Achtung, katanya. Mana ustaz dia tahu cakap Jerman? Ada baca itu dia tahu satu pun. Achtung, katanya. Berhenti, katanya. Stop there, kata malaikat yang menunggu langit yang kedua tu. Berhenti kamu, kata dia. Dan palukan olehmu dengan amal ini akan muka yang mempunyai amal ini. Hempukkan ke muka orang yang beramal tadi, yang baca Quran tadi, yang semayang tadi, yang puasa tadi, yang zakat tadi, yang pergi haji tadi, yang pergi umrah tadi, yang ngajar tadi, yang ngajar malam ni, empuk pada mukanya. Ngapa? Bahawasanya ia berkehendak dengan amalnya itu akan faedah dunia. Dia bukan buat suatu amal tu kerana Allah Ta'ala, kerana nak faedah dunia, supaya ia jadi masyhur, supaya ia dipuji orang. Jadi dia ngajar pun biar dipuji dia orang menggunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Tahu bombastik? Ya Allah, dia minta kerti kaum putih ni. Perkataan-perkataan yang tinggi-tinggi, seperti manifestasi, magnitude, organisasi, paradigma. Biar orang tengangin dengarnya, dilema. Apa cakap ustaz? Padahal dia pun tak tahu. Ustaz cakap pun tak tahu. Dia nak dipuji dia orang. Kerana dunia lah, puji dia orang tu dalam dunia ni. Bila dipuji dia orang, kembang je. Atau dia nakkan harta. Lepas dia ngajar orang, dia nyelin je. Mana bendahari ni? Tak ada datang dekat lagi. Mana ni? Mana tak ada ni, jenuh carinya. Dia pun pergi ke mentokar, tutup mentokar, buka balik, buka bonet, tutup bonet, tengok tayar kiri kanan, pusing keliling. Tak ada juga benda hari ni dekat. Ngapa hendak ke benda hari tu? Tu memang ngapa hendak ke benda hari tu? Hendak envelope, pandai pun. Tak ada envelope, tak ada juga envelope tu. Kalau kopi tu lah, sampai langit ke berapa amalannya? Langit kedua aja. Sama ada ndakkan harta, ndakkan pujian, ndakkan sanjungan. Dia kalau ndak tu dia datang tu orang semua menyambut kedatangan dia, salam dengan dia, cium tangan dia. Itu ndak habis tu. Apa itu puji pula, bagus benar ustaz ni ngajar, kembang hidungnya sampai ke kampung, kembang hidungnya. Kalau habis tu sampai bila? Sampai ke mana? Langit yang kedua aja, dan pakai. Jadi amalan dia tu tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia hendakkan dunia saja. Sepatutnya kita beramal semata-mata kerana Allah Taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah, beribadah kepada Allah mukhlisin dengan ikhlas. Lahuddin, kerana agama, kerana Allah aja, jangan buat lain-lain. Apa sebab? Kalau bukan kerana Allah, ini yang berlaku berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai krisis berlaku kerana bukan kerana Allah. Itu ada yang merajuk lah, ada yang macam-macam juga, pasal bukan kerana Allah. Yang jadi mangsa masjid surau, sebab kita bukan kerana Allah. Itu yang saya ngajar satu tempat ada semalam tu, kosong, tak ada orang. Adalah ada 3 orang. Rupanya mereka dah ada krisis di situ.
Ada seorang tak apa salahnya, dia kempen, jangan kau mai datang ke surau tu. Jangan datang. Kempen semua orang. Baru lagi saya ajar ni. Hari Selasa sudah, malam-malam Rabu. Pergi ke surau, satu tempat. Kosong, tak ada orang. Kata dia pengurusi surau tu memang ustaz. Kata dia memang dah kempen, jangan datang surau ni. Adalah sebab saya tak ada tanya apa, tak nak saya tahu pun. Adalah hari itu lebih kurang 5 orang ke 6 orang. Yang lain tu selalunya tak adalah ramai benar, tapi 2-30 orang adalah selalunya. Tapi malam tu itulah 6 orang ke 7 orang itu yang datang. Yang lain tu tak datang. Kerana rupanya ada seorang tu merajuk di kempen, jangan datang. Pengurusi surau tu tahu. Saya ingat salah, saya bukan ustaz tak ada apa-apa ya, kata dia. Pasal itulah. Pasal dia memang bergaduh kata Sulaiman sendiri, yang jadi mangsa apa? Surau yang jadi mangsa, masjid yang jadi mangsa. Ini yang berlaku hari ini. Bukan sini aja, bukan anu aja ya. Bukan situ aja. Di mana-mana pun berlaku rab itu. Bukan kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, memang jadi rab itu. Ya. Baik. Itu dia. Sampai langit yang ke berapa? Langit yang kedua aja. Baik. Mana kedainya? Pukul olehmu amal ini akan muka yang mempunyai amal ini, bahawasanya ia berkehendak dengan amalnya itu faedah di dunia. Padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku, tiada aku tinggalkan akan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku, kerana bahawasanya adalah ia bermegah-megah dengan amalnya itu atas manusia pada majlis mereka itu. Dia bermegah-megah, ngabur pada orang. Ini surau ni aku lah dulu mengasaskannya. Kalau tak ada aku, tak ada terbangun surau macam ini, kata. Jangan menyolak mati nak saya, bukan saya ngati tuan-tuan ni ya. Ini dalam kitab ni apa tu ya. Ini dia menyolak mati sebab datang hati aku mai je, kata ya. Tak ada. Saya tak tahu apa berlaku ke tidak ya. Mana saya tahu berlaku ke tidak je. Jadi kalau ada orang itu, inilah sampai langit yang kedua aja. Kemudian sambung lagi. Berkata lagi Rasulullah, wa tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi yabtahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin qad a'jabal hafazata fayujawizuna bihi ila samai salisati fayaqulu lahumul malakul muakkalu fayaqulu dribu bihadzal amali wajha sahibihi ana malakul kibri amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat yang memeliharakan amal hamba Allah yang sangat baik cahayanya. Lepas langit pertama, lepas langit yang kedua, naik lagi sampai langit yang ketiga. Sangat baik, bercahaya-cahaya daripada sedekahnya dan sembahyangnya dan puasanya, telah ujuk malaikat hafaz. Malaikat hafazah, malaikat yang menjaga amalan tu ya. Ujuk dia, katanya kagum dia dengan amalan orang tu akan dia, maka lalu mereka itu dengan amal itu kepada langit yang ketiga, sampai langit yang ketiga. Maka berkata bagi mereka oleh malaikat yang menunggu pintu langit yang ketiga itu, berhenti kamu, kata dia, malaikat yang menunggu langit ketiga tu, dan palukan oleh kamu dengan ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, bahawa akulah malaikat kibir, malaikat yang menjaga sifat takabur. Itu namanya malaikat kibir. Bukan dia cakap besar, dia menjaga orang yang cakap besar. Dia tahu siapa yang cakap besar, siapa yang muji diri dia sendiri, siapa yang masuk bakul angkat sendiri. Itu kibir namanya. Ada malaikat yang menjaga tu. Aku malaikat kibir, katanya. Bukan namanya kibir, dia memelihara kibir.
Kalau ada orang yang bersifat kibir, dia lah yang menjadi penghalang. Aku malaikat kibir katanya. Apa dia? Berhenti oleh kamu dan padu oleh kamu dengan ini akan muka orang yang punya amal ini bahawa akulah malaikat kibir, menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan akan amalnya melalui akan daku. Aku disuruh Tuhan jangan bagi lepas amalan kamu ni. Amalan orang yang dia takabur tu jangan lepas daripada aku, kata dia malaikat tadi ya. Kepada yang lain daripada aku jangan lepas, jangan sampai langit yang keempat, tak ada. Yang ketiga je, bahawasanya adalah ia takabur atas manusia. Bila bercakap apa? Bila bercakap ngangkat dirinya sendiri. Sayalah yang terbaik, sayalah ustaz yang terbaik dalam negeri Perak, sayalah ustaz yang paling popular, sayalah yang paling alim, sayalah yang saya. Ataupun keluarganya, itu pangkat ADO tu anak saya lah, itu yang general tu anak saya lah, itu yang tu isteri saya lah, yang Tan Sri tu suami saya lah tu. Jenis-jenis itu ada tak orang apa itu? Ada ke tak ada? Kalau ada, ini had langit ke berapa? Sampai langit ke berapa? Yang ketiga aja. Walaupun perbuatannya benar-benar betul, benar, dia lah yang berpangkat, dia lah yang bijak, dia lah yang bertakwa, dia lah yang mendirikan masjid ni, dia lah yang menjadi imam di surau ni. Kalau tak ada, susah orang nak semayang berpayah. Memang ya, tapi itu aja labun. Kalau tak ada laku, dia memang tak ada sujud sejadah, aku seorang aja hafal Alif Lam Mim Tanzil ni. Orang lain tak hafal. Macam itulah dicanang-canang disebut-sebutnya. Jadi dia takabur. Orang takabur ni apa? Merasakan diri dia lebih baik daripada orang lain. Tak cakap pun orang itu, sikap pun. Kalau dia ada sikap orang itu, takabur lah namanya. Kadang-kadang dia cakap rendah. Teman bukan tahu dia jadi imam. Dalam hati tahu tak? Dia mengatakan akulah imam yang lebih terror daripada dia. Kadang-kadang dia cakap rendah tu. Saya tak ada apa pengetahuan saya katanya. Padahal dia nak ngabur pada orang, dia tu tahu belaka apa segala-galanya dia tahu. Itu takabur. Malaikat tahu dah. Tahu malaikat yang ditugaskan menjaga takabur tu, dia tahu Allah dah bagi dia. Allah dah bagi dia kuasa. Nampak dia siapa yang takabur, siapa yang tidak takabur. Kita tak boleh teka-teka orang. Kerana itu perkara yang dalam hati. Kita tak boleh nak tuduh-tuduh orang, tak boleh. Nak gagal-gagal hati orang. Tapi Allah tahu ke tak tahu? Jadi kita nak faham takabur tu untuk menjaga diri kita. Supaya kita jangan masuk dalam istilah takabur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ia pun ada apa-apa keistimewaan kita, kalau betul pun dia istimewa, pandai itu, pandai ini, istimewa itu, istimewa ini, dia kena faham siapa yang bagi kebolehan tu. Allah yang bagi kebolehan. Boleh tak Allah tarik balik? Boleh, benar. Jadi kalau dia kuat, jangan takabur. Kalau dia pandai, jangan takabur. Kalau dia cantik, jangan takabur. Siapa bagi kecantikan? Allah. Boleh tak Allah tarik balik kecantikan dia? Boleh. Senang aja Allah tarik kecantikan dia. Allah bagi apa? Allah bagi dia stroke, udahlah. Lepas tu dah herut bibirnya. Cantik lagi. Ini racun taman indah. Cantik lagi. Jadi bila masa Allah boleh tarik balik kecantikan dia. Begitu juga ilmu dia, dia pandai hafal Quran. Boleh tak Allah tarik balik? Boleh. Mudah aja Allah nak tarik balik. Dia baginya stroke, udah apa tak apa. Macam tu imam kami dulu, itulah Allah bagi stroke dari dah jadi imam di tanah. Tuan-tuan kenal imam. Tak kenal Imam Baduli? Kenal ke tak? Sekarang ni dia kalau ayat panjang-panjang tak dia baca lagi. Belum lagi dia punya ingatan belum jumpa lagi. Apa? Allah bagi dia stroke sikit. Dia tak ada takabur pun. Itu nasib dia lah mana buatnya. Bukan dia takabur tak. Ini bukan nak mengatakan dia itu takabur, tidak. Tapi nak mengatakan bahawa kalau Allah bagi satu-satu istimewa, apa-apa keistimewaan, Allah boleh tarik balik anytime.
Ya, bila-bila masa je. Kalau dia kaya, boleh tak Allah tarik balik kekayaannya? Boleh. Ya, bila-bila masa pun boleh ditarik Allah kekayaannya. Ya. Macam mana Allah tarik balik kekayaannya? Allah datang ke Mantelo, habis kekayaannya. Kenal ke dia main Mantelo? So, tak kenal dia apa? Ha? Ha? Tak kenal dia apa? Orang mana? Orang Tepeng. Berapa ramai manusia bankrupt disebabkan Mantelo. Ha, ya? Ada yang tokar tergada, ada van tergada, habis tergada. Ya, sudahnya ngayuh sikap, bawa kedai minyak. Buat minyak tu penuh kan kata. Penuh apa? Kan ada tangki kat sikap. Ha, kerana apa? Otaknya dah. Udah merek. Sebab di bankrupt disebabkan oleh melabur pada Mantelo. Ha, ya. Pak Zara saya ada orang kena sakit, ada seorang kena. Ha. Dia ngapa? Oi, saya banyak duit banyak kata mau. Rupanya lepas itu entah berapa ribu habis. Ya. Senang aja Allah nak jadikan. Kenapa? Dia datang ke Mantelo kerana dia tahu manusia hendak cepat kaya, hendak senang kaya. Ya. Jadi dia mainkan peranan seperti itulah tu. Okey. Begitu juga yang lain-lain tu. Senang aja Allah tarik balik keistimewaan yang ada padanya. Jadi jangan takabur. Kalau takabur dia hanya sampai kepada langit yang keempat semata-mata. Alright. Itu. Ada masalah? Langit pertama tadi apa? Udah lupa. Langit pertama tadi apa? Mengumpat. Langit kedua apa? Kerana hendak dunia. Hendak dunia. Langit ketiga? Ya Allah, penat ngajarnya. Langit tiga apa? Takabur. Ingat tu. Yang pertama mengumpat, yang kedua dunia, yang ketiga takabur. Kita pergi langit keempat pula. Ya, qala wa tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi yabtahi junuran min sadaqatin. Udah yang tu. Bawah lagi. Mana kedianya? Qala wa tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi yazharu kama yazharul kawakabu al-kawakabu durriyu lahu dawiyun min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yujawizuna bihi ila samai rabi'ati fa yaqulu lahumul malakul muakkalu biha qifu واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه أنا صاحب الحجب صاحب العجب أمرني ربي ألا أدعى عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان إذا عمل عملا azkhalal ujba fihi. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat hafazah itu dengan amal hamba Allah, padahal hamba itu bercahaya-cahaya seperti bintang yang sangat bercahaya. Kawakib, macam bintang-bintang di langit, ya. Bercahaya. Dan bagi amal itu suara yang gempar. Banyak yang mengiringi amalan itu. Macam raja lalu lah, ramai ada orang. Ramai ada orang nunggu raja lalu. Ramai lah amalan tu betul lah, macam raja lalu. Ramai yang mengiringinya. Ya. Daulat tuanku kalau raja lah. Amalan tu betul. Siapa tu datang? Semua orang mengiringi amalan tu. Ya. Gempar dia. Daripada tasbihnya. Apa tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Memang pahala besar tuan-tuan dan puan. Sekali aja tasbih sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Kalau dia sembahyang tasbih, berapa kali tasbih? 300 kali. Bayangkan banyak pahalanya. Ya. Ini segala semua hidup dia tasbih saja. Banyak penuh tasbihnya. Ya. Dengan tasbihnya, lagi apa? Dan sembahyangnya, dan puasanya, dan hajinya, dan umrahnya, hingga lalu dengan dia kepada langit yang keempat, sampai langit yang keempat. Maka kata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu
Kata dia malaikat yang menunggu lagi keempat. Stop there, don't pass by me, kata dia. Jangan lalu melalui aku, kata dia. Berhenti kamu. Suruh berhenti betul tak? Palukan olehmu dengan amal ini kepada muka orang yang mempunyai amal ini, dan kepada belakang orang yang mempunyai amal ini. Bila lagi keempat tu bukan muka aja, belakang. Mula muka tu belakang, muka belakang, muka belakang. Palukan pada belakang. Dan kepada perut orang yang mempunyai amal ini. Dah belakang, perut pula. Depan belakang kenal. Ya. Mengapa? Kerana akulah yang mempunyai ujub. Apa kata ujub? Apa kata ujub? Heran diri. SS. Tahu apa SS? Syok sendiri. Itu ujub. Handai aku ni itu ujub lah tu. Saya ngajar kejap ni. Dia mata beliak, dia mata apa nongok aja nengok saya. Tenganga aja mulutnya. Jadi saya pun teringat dalam tu, handai aku ni dia heran nengok aku ni. Sedap dia menengok. Tak kedip-kedip mata dia menengok aku. Handai aku ni ngajar. Akulah ustaz yang terbaik dalam dunia ni. Sudah, macam. Itu ujub dah tu. Dia tak banding dengan siapa-siapa. Kalau banding dengan siapa-siapa, dia jadi takabur. Kalau dia seorang je nanti handai aku ni, pandai aku ni, terror aku ni, itu ujub. Kuat aku ni, cantik aku ni, kaya aku ni, itu namanya ujub. Heran diri, syok sendiri. Dia rasa dah menjadi ahli syurga apa benar tu. Aku kalau mati esok syurga mana lagaknya. Syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Adnin ke, Jannatul Ma'wa ke, Darussalam ke. Dia rasa dia dah menjadi ahli syurga. Dia tak ada banding orang lain. Kalau banding orang lain, itu takabur namanya. Handai aku lagi daripada Ustaz Malik, itu takabur namanya tu, kan. Handai aku lagi daripada Ustaz apa lagi? Ustaz boleh ngajar sini lagi? Ustaz boleh? Abdul Ghani. Pandai aku lagi daripada Ustaz Abdul Ghani. Pandai aku daripada Ustaz apa namanya, Ustaz Haji Jalil. Handai aku lagi daripada Ustaz Mastur. Itu takabur namanya bila dibanding dengan orang lain. Tapi kalau untuk diri dia sendiri saja, handai aku ni itu namanya ujub. Mana tak? Nak ujub ke nak takabur? Mana tak? Orang belakang nak mana? Ujub ke takabur? Dua-dua tak ada. Dua-dua menyebabkan dia masuk dalam neraka. Itu dia, ya. Jadi kalau dia ujub sampai langit berapa? Langit yang keempat aja. Bukan saja mukanya kena empuk, perutnya pun kena empuk, belakangnya pun kena empuk, ya. Palukan oleh kamu dengan amal ini kepada muka orang yang mempunyai amal ini, dan kepada belakang orang yang mempunyai amal ini, dan kepada perut orang yang mempunyai amal ini. Kerana akulah yang mempunyai ujub, yakni aku yang mengetahui amal orang yang ujub. Yang malaikat ni tahu. Allah bagi dia kebolehan untuk mengesan kalau ada ujub-ujub dalam hati. Itu malaikat-malaikat yang boleh. Kita tak boleh. Orang tak nampak, ya. Cuma kalau ada orang tertentu, kadang-kadang Allah bagi kekuasaan bagi dia. Dia nampak sifat-sifat munafik dalam diri orang. Zaman sahabat ada seorang namanya Abu Huzaifah. Dia boleh kenal orang ni munafik atau tak munafik. Yang lain tak boleh. Itu namanya Abu Huzaifah. Dia kenal orang ni munafik, orang ni tak munafik. Allah bagi dia kuasa mengenal kemunafikan dalam hati seseorang. Kita tak boleh. Jangan tuduh-tuduh itu munafik tu. Jangan. Kerana kalau dia bukan munafik, macam kemunafikannya tu kembali kepada diri dia. Tapi Abu Huzaifah memang dia kenal orang ni munafik, orang ni munafik, orang ni tak munafik, dia tahu. Pernah satu ketika Sayyidina Umar, dia dah jadi khalifah tu. Masa itu Rasulullah dah wafat, Abu Bakar pun dah meninggal dunia, dia jadi khalifah, Amirul Mukminin. Dia panggilnya Abu Huzaifah, wahai Abu Huzaifah, kamu tolong tengok dalam dada aku ni. Ada tak ciri-ciri kemunafikan dalam dada aku ni? Kata di Umar. Abu Huzaifah pun tengok. Ucat Sayyidina Umar. Pelotoris tak berdarah tu. Raja ni tahu. Khalifah. Boleh ngetok bila ditenung oleh Abu Huzaifah. Ucat dia. Lama-lama kata Abu Huzaifah, tak ada. Senyum je Abu Huzaifah, tak ada. Wahai Amirul Mukminin,
baru lega Umar, baru dia ngurut dada. Kerana tidak ada sifat munafik dalam diri dia. Kalau ada macam, oi takutnya. Kerana orang munafik tu besok di akhirat di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Neraka mana? Neraka yang di bawah sekali.